um, perancangan kewangan adalah satu perkara yang sangat penting kepada semua individu tidak kira sama ada kita ni masih lagi dalam proses baru cari kerja ataupun kita ni telah berkeluarga ataupun telah mempunyai anak-anak dan sekarang ni anak-anak telah besar dan juga apabila kita telah bersara daripada pekerjaan. Kerana apabila kita membuat perancangan kepada kewangan kita ni, kita dapat pertama mendapat memaksimumkan lagi pendapatan dan juga kita punya kekayaan kita. Dan keduanya ialah kita dapat menggunakan wang dengan cara yang lebih besar dan juga kita boleh dapat memantau perbelanjaan-perbelanjaan yang kita lakukan pada setiap bulan sebagai contohnya. Jadi kalau kita lihat kepada kepentingan perancangan itu sangat banyak, okey. Kita boleh bila kita ada perancangan tu kita boleh menguruskan, contohnya kita punya hutang-hutang tu kita uruskan dengan baik. Okey, supaya kita tidak terlalu banyak berhutang dan juga kita boleh mampu untuk membayar hutang tersebut. Kita juga boleh menguruskan cukai, pendapatan kita, boleh membayar cukai dan sebagainya. Apabila kita membuat perancangan, maka kita tidaklah dibebankan yang terpaksa membayar cukai dengan yang amount yang sangat besar pada akhir tahun ataupun pada waktu untuk melakukan pembayaran cukai. Dan juga kita seperti yang telah dimaklumkan tadi, perbelanjaan kita, kita dapat memantau ke manakah perginya perbelanjaan kita yang dilakukan dan ianya membuatkan kita ni boleh membuat perancangan sama untuk memastikan perbelanjaan yang dilakukan adalah perbelanjaan yang berkesan, iaitu yang perlu. Sebab apa, kalau kita lihat dalam konteks kita punya keperluan hidup kita ni, hierarki keperluan hidup kita ni, kita perlu memenuhi keperluan, kemudian barulah kehendak dan kemudian barulah barang kemewahan. Dan juga kita boleh memantau sama ada merancang dan juga memantau tentang aspek perlindungan dari segi perlindungan nyawa kita, kesihatan kita, perlindungan harta dan sebagainya. Iaitu kita boleh mengambil polisi takaful, insurans dan sebagainya. Dan juga apabila kita membuat perancangan dalam kewangan kita ni, kita boleh memastikan untuk meningkatkan lagi pendapatan kita daripada pendapatan aktif sahaja kepada pendapatan pasif dan juga pendapatan portfolio, maka kita boleh menguruskan ataupun membuat penilaian tentang pelaburan-pelaburan yang sesuai untuk kita laporkan, untuk kita meningkatkan lagi aset kita berbanding kepada kita meningkatkan liability. Dan juga dalam konteks ni, bila kita buat perancangan ni memangnya khususnya adalah untuk masa depan. Jadi apabila kita buat perancangan tu, memang kita membuat perancangan dia boleh dibahagikan kepada jangka pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka panjang. Okay, sebagai contohnya kita nak merancang untuk membeli sebuah handphone. Okay, kita boleh merancang sama ada kita perlukah kita mengambil hutang, membayar ansuran, ataupun kita boleh menyimpan dahulu sedikit demi sedikit selama setahun untuk kita membeli telefon bimbit tersebut. Itu dalam konteks jangka pendek. Dan juga kita boleh melihat kepada jangka masa sederhana. Iaitu contohnya dari masa 2 hingga 5 tahun. Sebagai contohnya kita hendak mungkin dalam masa 5 tahun ingin berumah tangga dan sebagainya, dan itu memerlukan satu perbelanjaan yang agak besar. Jadi dalam konteks ini mungkin kita boleh merancang bagaimanakah kita hendak membuat untuk membuat majlis perkahwinan dan sebagainya. Dan untuk jangka panjang sebagai contohnya kita hendak apabila kita bersara nanti kita mempunyai wang yang cukup untuk kita menampung hari-hari selepas kita telah bersara daripada perkhidmatan bekerja di dalam kerajaan ataupun di peringkat swasta. Jadi kita perlukan ada masa yang agak panjang lebih kurang dalam 20 tahun untuk selepas kita bersara itu untuk ditampung oleh wang persaraan kita. Dan juga faktor-faktor yang lain seperti untuk kita meneruskan pengajian kita di peringkat yang lebih tinggi,
untuk cukai, untuk membayar zakat dan sebagainya. Ini adalah satu aspek di mana perancangan kewangan adalah sangat penting dan mempunyai kelebihan yang sangat baik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harian dan juga di masa jangka panjang. Dalam konteks perancangan kewangan ni ada 4 perkara yang sangat penting, 4 perkara yang sangat penting yang perlu kita ketahui, pelajari kan, dan kemudian kita perlu aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Pertama, merancang. Okey, merancang iaitu kita perlulah merancang dari segi membuat belanjawan, membuat perancangan perbelanjaan, bagaimana kita merancang untuk membuat perbelanjaan untuk keluarga dan sebagainya. Okay, dan kemudian kita perlu kepada konteks mana kita perlu mengurus pendapatan kita dan perbelanjaan kita. Okay, jadi apabila kita telah membuat perancangan tadi, membuat belanjawan, maka kita kena urus perbelanjaan dan juga pendapatan kita ni, dan perlu diurus dengan secara teratur dan sistematik. Sebagai contohnya, kita perlu teratur di dalam membayar bil-bil bulanan, sebagai contohnya supaya tidak menjadi tunggakan dan sebagainya. Dan kita perlu mengetahui apakah yang perlu kita bayar pada setiap bulan, dan kita perlu membuat bayaran tersebut untuk memastikan kita punya kehidupan ni tenang dan tidak diganggu. Sebagai contoh, kalau kita contohnya ada bil-bil yang tertunggak lagi tu, masih lagi tak berbayar, maka ini akan mengganggu gugat kita punya tidur dan sebagainya. Dan selepas itu kita perlu, selepas kita merancang, kita mengurus, dan kita juga perlu memacu ataupun memastikan strategi-strategi yang terbaik untuk kita lakukan untuk kita mencapai. Sebagai contoh, kita tadi dah rancang matlamat kita, jangka pendek, jangka panjang dan juga jangka sederhana tu, apakah strategi yang terbaik untuk kita aplikasikan. Sebagai contoh, kalau dalam segi kita nak mengawal perbelanjaan, kita boleh melihat dari segi konteks kualiti, konteks harga, konteks keperluan kita, sama ada kita betul-betul perlu atau tidak tentang perkara yang hendak kita ataupun produk yang hendak kita beli itu, dan seterusnya. Dari segi pelaburan, kita perlu membuat penilaian sama ada pelaburan di situ adalah adakah memberi pulangan yang baik dan tinggi, ataupun adakah ianya berisiko yang sangat tinggi. Jadi di sini kita kena pacu dengan strategi-strategi yang terbaik untuk kita mencapai matlamat-matlamat kita itu. Dan yang seterusnya, yang keempat ialah kita kena pantau. Itu kita kena kawal, pantau kita punya kewangan kita itu, supaya kita boleh tahu sama ada kita ni, sebagai contoh kita lah buat belanjawan tadi, adakah kita over budget ataupun kita mempunyai surplus yang mana kita boleh masukkan balik ke dalam sebagai simpanan kita. Dan ini adalah sangat penting untuk kita pantau dan kita lihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak mencapai apa yang telah kita rancang sebelum ini. Dan ini adalah satu proses di mana kita membuat muhasabah diri kita balik. Kenapa? Apakah sebabnya, apakah faktornya, dan bagaimanakah caranya untuk kita menyelesaikan perkara tersebut. Dan yang terakhir sekali, untuk perancangan kewangan ni kita perlu lihat dalam konteks bagaimana. Sebagai contohnya, kita ada pendapatan, kita tolak dulu simpanan kepada kita, barulah kita buat perbelanjaan. Itu untuk memastikan kita dapat secara konsistennya membuat tabungan untuk simpanan kita. Tabungan yang paling penting untuk kita adalah tabungan untuk tabungan kecemasan, keselamatan kita, perlindungan kita, iaitu takaful dan juga insurans. Selepas itu barulah kita boleh melihat kepada alternatif untuk pelaburan yang kita akan kupas pada waktu akan datang.